Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang menelefon, WhatsApp, minta saya buat live. Sebenarnya malam ni saya tak nak cerita lagi pasal rakyat sudah kena kencing akibat daripada I sina, I tipu, I hate you. Macam-macam bentuk I yang telah pun bertukar wajah daripada mereka-mereka yang frust akibat daripada dikencing oleh Muhyiddin dan Zafrul yang telah menjanjikan mahu memberikan moratorium secara automatik. Last kali tak jadi automatik. Yang telah menjanjikan mahu memberikan nikmat kepada 8.2 juta pencarum KWSP. Akhirnya saudara yang betul-betul akan menikmati hanya kumpulan kecil saja, itu pun dibebani dengan berbagai bentuk syarat-syarat gila, syarat luar biasa, syarat yang tak masuk akal. Dengan matlamatnya tidak lain tidak bukan dia sukarkan syarat-syarat ini supaya akhirnya jumlah yang memohon begitu kecil. Kerana rata-rata duit telah pun digunakan, tuan-tuan. Kalau duit ini tidak digunakan, tidak ada sebab, hanya 21 hari bulan, 21 Disember baru boleh memohon KWSP. Itu pun akan dijawab pada bulan Januari. Januari baru boleh mendapat keputusan dan kelulusan bayaran yang pertama. Dan yang kedua, seperti mana yang kita digambarkan, Datuk Seri Najib digambarkan bahawa mereka akan memberikan bantuan secara one off. Akhirnya jadi on off, tuan-tuan. Kencing lagi sekali. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan saudara seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh sahabat-sahabat kita daripada BNBBC, bahawa jangan pening kepala, jangan panik, kita masih ada masa. Jadi hari ini saya merayu kepada sahabat-sahabat BNBBC, sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional, sahabat-sahabat, kalau adalah MP PAS yang masih lagi memikirkan soal rakyat, kalau adalah MP-MP daripada lain-lain parti yang masih lagi bersimpati kepada rakyat, hanya satu saja cara untuk memastikan rakyat mendapat hak dia, untuk mengeluarkan caruman KWSP akaun 1 maksimum RM10,000 ini, saudara, tanpa sebarang syarat. Satu je caranya, tuan-tuan. Begitu juga kalau kita mahukan moratorium dilanjutkan selama 6 bulan tanpa sebarang syarat, hanya satu saja cara dia, iaitu bukan I sina, bukan I tipu you, bukan I kecewa, tetapi I want you out, Muhyiddin. Macam mana cara dia? Hari ini rakan-rakan BN kita, ahli-ahli parlimen BN kita, begitu juga mereka yang bersimpati kepada rakyat yang telah dikencing oleh anak seorang tokoh ulama ini, hari ini MP-MP kita perlu untuk memastikan bahawa pengundian di peringkat jawatan kuasa belanjawan 2021, jangan ada seorang pun ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional memberikan undi menyokong. Dan saya minta jangan kita tidak hadir sidang parlimen kerana Muhyiddin sudah pun berpakat dengan Syafiq Abdal. Syafiq Abdal tidak menyokong belanjawan, tetapi orang-orang dia tidak hadir sidang parlimen. Maknanya, tuan-tuan, walaupun Barisan Nasional ada yang tidak hadir, tetapi penyokong kerajaan masih lagi 107. Penyokong pembangkang, disebabkan Syafi'i tidak hadir, tuan-tuan, maka penyokong pembangkang lebih kurang 95 orang saja. Jadi untuk memastikan belanjawan ini ditolak, saya rayu ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional hadir ke dalam Dewan
dan mengundi menolak belanjawan 2021. Kerana kalau kita tak tolak belanjawan 2021, Muhyiddin akan kekal sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin akan tindas rakyat. Muhyiddin akan sekat hak rakyat untuk mengeluarkan KWSP mereka sendiri, yang sepatutnya dia bersyukur kerana duit rakyat nak digunakan untuk membantu memulihkan ekonomi. Sepatutnya kamu yang membantu menggunakan duit kerajaan. Tapi malangnya tuan-tuan, nak gunakan duit KWSP akaun satu sendiri pun dia tak nak bagi. Ini dia. Dan sekiranya gagal, sekiranya gagal, kita tahulah orang kita ni pun kadang-kadang dibayar dengan itu sikit, dibayar dengan ini sikit, dijanjikan dengan itu sikit, dijanjikan dengan ini sikit. Mula dah ada yang sudah termakan budi dengan Muhyiddin Yassin. Mula baru dapat sikit duit daripada Anwar Musa, dah mula gelap mata tuan-tuan. Jadi saya merayu tuan-tuan, kalau misalnya ahli parlimen BN tidak mampu untuk menarik diri daripada menyokong belanjawan Muhyiddin Yassin atau menolak belanjawan ini secara terang-terang, saya merayu supaya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional ini tarik diri daripada menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin. Maka bila tumbang kerajaan Muhyiddin Yassin ni tuan-tuan, secara automatik sesedara beliau akan menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dan-Pertuan Agong. Beliau akan mohon supaya dibubarkan parlimen. Kalau dia anak jantan, sudah pasti dia akan bubar parlimen dan dia meletakkan jawatan. Dalam keadaan COVID, maka ke bawah Duli mempunyai dia punya budi bicara, sama ada untuk mengadakan pilihan raya atau ke bawah Duli tuanku tuan-tuan boleh melantik Perdana Menteri interim. Saya yakin tuan-tuan, sekiranya Perdana Menteri interim ini bukan daripada zuriat Pakatan Harapan, bukan daripada mereka-mereka yang pernah berada di dalam Pakatan Harapan, saya yakin tuan-tuan, pasti Perdana Menteri interim yang bakal dilantik ini mempunyai peri kemanusiaan dan akan meluluskan dua perkara yang tak perlu pun diputuskan dalam belanjawan 2021, iaitu mewajibkan setiap bank untuk memberikan moratorium secara automatik untuk 12 ataupun untuk 6 bulan bermula daripada bulan Disember, bukan macam sekarang yang diberikan 3 bulan kepada the B40. Itu pun bermula daripada bulan Oktober, bulan November. Dan kalau mohon sekarang, sesedara, kalau mohon sekarang belum tentu dapat. Kalau dapat pun hanya dapat untuk bulan Disember. Apa kegilanya? Zafrul umum 26 hari bulan 11, tapi nak kena backdated 2 bulan mohon, baru boleh dapat 3 bulan. Kalau tak, cuma dapat sebulan saja. Ini memang jenis keturunan penipu. Baru jadi menteri tak sampai 9 bulan, sudah belajar cara nak kencing rakyat seperti mana yang Muhyiddin buat. Jadi ini saudara, kalau misalnya nak tolak belanjawan, tak boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional ini. Kalau misalnya nak menolak Muhyiddin daripada menjadi Perdana Menteri juga dengan menarik balik sokongan kepada Muhyiddin, yang kita tahu sudah kehilangan majoriti, bagi membolehkan tuanku melantik seorang Perdana Menteri interim. Dan Perdana Menteri interim ni insya-Allah, saya yakin tuanku akan lantik orang yang akan mengambil kira perasaan rakyat, keluhan rakyat, dan boleh membaca denyut nadi rakyat. Tak macam bahlul yang bernama Muhyiddin Yassin ni. Saya yakin tuan-tuan, kalau dua perkara ini ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tidak boleh nak lakukan untuk rakyat tuan-tuan. Sudah tiba masanya saudara, kita biarkan pasangan kekasih di antara Parti Bersatu dengan PAS, Parti PAS dengan Parti UMNO ini, saudara,
Dah tiba masa kalau mereka ini tidak boleh berpisah dan menyebelahi rakyat. Kita biarkan mereka bersama, kita turunkan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Ini saja cara, tuan-tuan. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin UMNO tidak bertindak kali ini dan membiarkan supaya pemimpin daripada Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin ini terus menindas kita, terus menganiaya kita, maka dah tiba masanya, tuan-tuan, rakyat bangkit. Kita lantik mereka yang bertanding atas tiket bebas di kawasan-kawasan yang akan ditandingi oleh calon-calon daripada Bersatu. Alang-alang UMNO nak bagi kursi kat Bersatu, tuan-tuan. Orang Melayu akan pecah tiga. Ada yang akan menyokong Bersatu, ada yang akan berada dalam UMNO, bertanding atas tiket UMNO, ada kursi UMNO juga akan diberikan kepada PAS. Kursi UMNO akan dibagi tiga. Maka lebih baik kita bagi kursi UMNO ni, tuan-tuan, di mana tempat yang Bersatu bertanding, kita letak calon-calon UMNO yang sayangkan UMNO, yang nak selamatkan UMNO di kursi-kursi Bersatu. InsyaAllah, tuan-tuan, kita dah sediakan calon-calon dan kita masih lagi mencari calon-calon yang berwibawa, yang boleh memberikan tentangan hebat kepada calon-calon Bersatu. Kalau UMNO tidak membuat perubahan ini, saudara, kita kena ambil alih tugas Presiden UMNO. Kita kena ambil alih tanggungjawab yang sepatutnya UMNO lakukan untuk menjaga kepentingan UMNO. Kita kena ambil alih, saudara, peranan yang sepatutnya dimainkan oleh pemimpin UMNO untuk menyelamatkan UMNO, untuk memulihkan UMNO, untuk memertabatkan kembali UMNO di persada politik negara, tuan-tuan. Kita tak boleh biarkan PPBM mencatur politik Malaysia. Kita tak boleh biarkan PPBM menentukan hala tuju UMNO. Kita tidak boleh biarkan PPBM mempergunakan UMNO dan PAS demi untuk mencapai cita-cita politik mereka. Saudara, ayuh kita bangkit. Hari ini saya minta tuan-tuan buat satu saja. Buat posting di setiap Facebook masing-masing. Letak satu saja, tuan-tuan. #Muhyiddin out. Itu je, tuan-tuan. Itu, kalau itu pun tuan-tuan tak boleh lakukan, maknanya tuan-tuan pun dah terkena virus COVID-19, tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah jatuh cinta dengan Midin. Kita tak boleh buat apa-apa. Jangan komplain lagi. Jangan komplain lagi. Kita dah penat dah bercakap, tuan-tuan. Tolong buat #Muhyiddin out. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.